صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kudrah, situ deh, betul tak? Ya, betul. Dan kudrat, dan kudratun, sifat yang ketujuh, sifat yang betul lah, sifat yang ketujuh. Betul tak? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam bin nasih, wahdaniyah. Ya, sifat yang ketujuh daripada segala sifat, daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf makrifat, iaitu kudrah, ataupun sifat yang pertama daripada kategori sifat ma'ani. Itu. Jadi kita ni nak masuk membicarakan sifat ma'ani dah ni. Hak sebelum ninya sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Jadi tentulah sifat ma'ani itu maknanya berbeza dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Sifat nafsiyah tu iaitu sifat yang dibahasa pada diri, iaitu wujud satu, ada satu tu sifat yang dinamakan dengan nafsiyah. Kemudiannya kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, itu dinamakan sifat salbiyah. Apa? Sifat yang kita faham maknanya kok salbun. Apa? Salbun bermakna nafi. Salbun dengan makna nafi, artinya faham makna kok tidak. Sedia artinya tidak ada awal bagi ada. Kekal artinya tidak ada akhir bagi ada. Mukhalafah artinya tidak serupa. Tu bersalahan Allah akan yang baru artinya tidak serupa Allah akan yang baru. Qiyamuhu bi nafsih, ada bahasa zat, artinya tidaklah ia tu sifat, apatah lagi dia tu jirim atau ara. Kemudian wahdaniyah esa, artinya tidak berbilang. Artinya sifat-sifat yang kita telah bahas sebelum pada itu sifat-sifat yang maknanya kita faham kok tidak. Adapun diri sifat tu tidak ada di zat Allah Ta'ala, tidak ada. Artinya kalau Allah Ta'ala tu buka hijab, kita tu tak boleh nak lihat kidam Allah, baqa Allah, mukhalafah Allah. Tak nampak tu benda tu. Hanya difaham pada akal kita saja. Tu. Dah, maka berbezalah sifat yang kita nak masuk ni. Sifat yang kita nak masuk ni qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat dipanggil sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat yang dibangsakan pada maknan. Apa sifat yang dibangsakan pada maknan? Artinya ada diri, ada benda tu. Sifat tu ada. Diri benda tu ada. Setara mana ada? Lau kushifa bina la ra'aina. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti nampak. Nampak kudrat, nampak iradah, nampak ilmu, nampak hayat, nampak sama, nampak basar, nampak kalam.
Nah, nampak tapi bukan tengok. Kalau ke mana tu? Nampak tapi tak tengok. Ya. Di dunia ni benda hak kita tengok, kadang-kadang tak nampak. Ada tak? Kita tengok tapi tak nampak, ada tak? Ada. Nak bawa kereta gedegung masuk lubang. Bini kata, Allah, tak tengok kalau lubang depan. Tengok dah tapi tak nampak. Ada benda hak kita tengok tapi tak nampak. Akhirat esok Allah Ta'ala buat benda hak kita nampak tanpa perlu kita tengok. Antaranya mana? Zat dan segala sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat ma'ani itu bukannya 7 je. Patut ada bila 7 ni secara tafsili. Jadi sifat ma'ani lah diingkarkan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah tu dia ingkar. Kenapa dia ingkar? Kerana kata Mu'tazilahnya, pertama tidak ada dalam Quran menyebutkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat-sifat yang kita akan belajar nanti. Tidak ada dalam satu ayat Quran pun Allah Ta'ala firman, Innallaha Ta'ala yattasifu bisifatil qudrah wal iradah wal ilmi wal baqu wal haya wal sam'i wal basari wal kalam. Tak ada. Tidak ada dalam Quran ayat seperti itu. Jadi dalam Quran tu Allah Ta'ala cerita, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha bi kulli syai'in alim. Fa'alul lima yurid. Innallaha sami'un basir. Tu wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah Ta'ala di dalam Qurannya tak cerita dia bersifat. Allah Ta'ala kata, Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu makhluk mungkin ini, dialah zat yang maha amat-amat berkuasa. Itu qadir artinya zat, zat yang berkuasa. Tu zat yang berkuasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zat yang maha hidup. Hayyun la yamut, zat yang maha hidup. Dia tak cerita hayat, dia cerita hayyun. Tengok, dia tak cerita ilmun, dia cerita alimun, yang maha amat mengetahui. Zat yang maha amat mengetahui. Dia tak cerita sama'un basarun, dia ceritanya Allah Ta'ala zat sami'un basirun, zat yang maha amat mendengar, zat yang maha amat melihat. Dia tak cerita dia tu ada sifat sama', sifat basar. Itu kata Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ingkar sifat. Tak ada sifat di zat Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah kata tak ada sifat tu, pertamanya hujahnya tidak ada dalam Quran. Secara dilalah mutabaqah tidak ada dalam Quran menceritakan Allah Ta'ala tu bersifat. Maka sebab itulah Mu'tazilah yang mengingkarkan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang mengatakan zat Allah tu kosong daripada sifat, mereka tu digelarkan dengan Mu'attilah, dipanggil Mu'attilah. Mana? Yang mentaktil, yang mengosongkan. Taktil tu makna mengkosongkan zat daripada sifat. Zat ada tapi tak ada sifat. Jadi zat Allah Ta'ala saja yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha menentu, yang maha hidup, yang maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Zat, tidak ada sifat. Kenapa hujahnya? Mu'tazilah kata tidak ada dalam Quran. Pertama, tidak ada secara dilalah mutabaqah yang menceritakan Allah Ta'ala itu bersifat. Satu. Itu secara nakli bagi Mu'tazilah ni. Hujah Mu'tazilah. Jangan kita pegang nak cerita Mu'tazilah dulu. Secara akli pula, secara akal. Kata Mu'tazilah, kalaulah Allah Ta'ala bersifat, kalau Allah Ta'ala tu di zatnya ada sifat, maka sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu, apakah dia hadis atau qadim? Itu dia buat persoalan. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu hadis, hadis ni mana baru, zat Allah tu qadim, sifat-sifat Allah baru, mustahil. Kenapa? Kalau qadim dan hadis dua perkara yang berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan ni tak mungkin dapat dihimpun sekali, tak mungkin, mustahil. Mustahil pada akal. Tu kalau zat Allah tu qadim,
Tidak ada yang menjadikan zat Allah. Data-data sifat-sifat yang ada di zat Allah tu hadis baru. Artinya baru tu ada permulaan bagi ada. Tiap-tiap benda yang ada permulaan bagi ada, pasti ada yang mengada. Nah, bermakna ada Tuhan lain pada Allah yang menjadikan sifat-sifat tu di zat Allah? Mustahil. Nah, artinya musyrik lah kalau kita iktikad sifat-sifat Allah Ta'ala tu baru. Baik. Kalau sifat-sifat yang ada di zat Allah tidak hadis, artinya qadim. Mana qadim? Qudra qadim, irada qadim, ilmu qadim, haya qadim, sama qadim, basar qadim, kalam qadim. Berapa qadim tu? 7 qadim. Sekali dengan zat Allah Ta'ala juga qadim, artinya berbilang qadim. La ta'addadatil qudama'u, nescaya berbilang-bilang oleh perkara yang qadim. Maka bila la ta'addadatil qudama', kaedahnya ta'addudul qudama' mustahilun. Berbilang benda qadim ni mustahil. Mustahil tak? Mustahil kan kita duk bahas dah sifat wahdaniyah itu. Nah, kalau ada 2 ekor tu hal lagu mana jadi? Kadang-kadang dia bekerja sama, kadang-kadang dia berkelahi. Kalau hak bekerja sama, orang panggil burhanut tawarud. Keluar 3 rupa masalah. Ketiga-tiga rupa masalah tu natijah yang menyebabkan alam ni tidak ada sejak daripada awal lagi. Nah, begitu juga kalau Tuhan tu kalau berbilang paling kurang 2, benda qadim ni 2, maka kadang-kadang dia berkelahi. Orang panggil burhanut tamanu'. Berkelahi tu ada 3 rupa masalah yang membawa natijahnya semuanya alam ni tak boleh ada sejak pada awal lagi. Nah, mustahil. Nah, mustahil lah weh. Tak usah kata tu 2 ekor kat sini. Perdana Menteri 2 ekor pun. Nah, boleh? Boleh Perdana Menteri 2 ekor boleh? Tak boleh. Yang nak seekor Perdana Menteri. Kalau 2 ekor nyanyi kat sini. Nak pecah negeri. Malaysia Utara, Malaysia Selatan ni. Jadi Korea Utara, Korea Selatan. Tak boleh. Kena 1 je. Nah, kalau 2 ekor tu nah, 2 ekor Perdana Menteri pun Perdana Menteri hak ni nak JST, hak ni SST, hak tu VW, XYZ. Nyanyi gitu. Hak mampu keras selok rakyat, hak bawah hak mampu keras selok. Tu tengok. Itu baru Perdana Menteri baru. Kalau 2 ekor tu hancur negara dah tu ni. Dia tak boleh kena sah je. Mujur Perdana Menteri latih dah. Nak syukur banyak lah weh. Tak usah duduk kuat sangat lah politik kepartian tu ni. Hak betulnya bila dah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Betul Agung tu berkenan, artinya tidak ada istilah dah orang panggil rompok kau dah tu ni. Tak ada gitu, jangan gitulah. Nah, tak baik tu kita. Nah, kerana kita rakyat Malaysia ni kita kena taat setia kepada duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Betul Agung Raja Melayu Perlembagaan Malaysia, ideologi negara, rukun negara, konsep negara raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, cukup. Ada pun politikus ni tak sudut taksub sangat ke parti politik ni sungguh. Nah, ini kita kena ayak sikit ni. Taksub ke parti politik ni bodoh sebenarnya. Kenapa? Kerana politikus ni tak ada benda hak jelas. Setiap tindak tanduk dia tak ada gapo pun hak jelas, melainkan so je hak tetu jelas. Mana? Nak kuasa. Nak kuasa tu jelas. Lah bodoh buat parti tak si kuasa, baik buat pertubuhan pelada. Nah, tentu dah buat parti nak kuasa. Nah, jadi hak selain daripada tu tak jelas lah ke? Tak sudut taksub. Hari ni A, esok B, 2 boleh jadi belaka, boleh jadi dari politik ni menjadi belaka. Nah, hari ni cium peluk tokok baik molek dia ni. Belaga perut. Nah, esoknya hinja katok atas belakangnya lepak dengan siku dengan tutup. Boleh jadi belaka. Jadi sebab tu kita tu tak payah duk taksub kepada parti politik. Sebagai rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kita tu kena walak. Taat setia kita mesti kita tumpahkan kepada kesetiaan kepada raja dan negara. Itu. Ada tak dalam rukun negara kesetiaan kepada partai politik, dan tokoh-tokoh politikus? Tak ada itu. Nah. Itu ni. Tu. Jadi jangan kita provoke, provoke apa? Duli Yang Maha Mulia ni memilih tidak adil, memilih dengan resis. Tak boleh itu. Telah terbukti dah Duli Yang Maha Mulia kita ni buat dengan secara teliti. Kesilapan orang politikus juga berebut jawatan. Setiap bulan duk hadap atuk ni. Setiap bulan duk hadap atuk minta serah jawatan.
Gulawan letak jawatan. Memang tak sewid dah. Saja buat-buat letak jawatan. Huru-hara habis negara dia ni. Pas bagi dulu yang maha mulianya. Panggil seko-seko tu 222 ekor. Ingat sikit ni. Panggil seko-seko masuk ngadak tanya, mu nak pilih siapa, mu pilih siapa. Ingat senang itu. Mari duduk depan TV tengok ni. Tu teliti. Tak puas hati dah panggil seko-seko 222 ekor. Panggil pula ketua-ketua bagi 222 ekor tadi. Nah, tanya pula tu. Oh, memang cermat dah lah. Kita bagi pihak rakyat, hamba rakyat ni kan. Puas hati dah. Nah, itu. Azimu sultanakum waqiru sultanakum fa inna sultana zillullah wa zilluhu fil ardi in kana. Cukup dengan hadis Nabi SAW. Nah, cukup. Muliakan sultan kamu, hormati sultan kamu, agungkanlah sultan kamu. Jadi memuliakan sultan, mengagungkan sultan itu bukan hanya adab budaya Melayu, tapi ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tu ni yang budaya Melayu je ni dah memang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tu hormat dan membesarkan yang di-Pertua Agong. Tu tengok. Dan terbukti institusi beraja ni menjamin keamanan yang lebih hebat pada sesebuah negara. Itu terbukti. Jadi dengan orang panggil apa? Berlaku pergolakan politik tu, nah dapat dilihat. Apa dapat dilihat? Dapat dilihat keamanan tu stabil. Nah, cuba tengok kalau negara-negara yang berbentuk jumhuriyah, republik. Kebanyakannya kalau bergolak saja politik pasti dah berperang. Kalau tidak berperang, nah rusuhan. Kalau tidak mati, cedera parah. Tidak cedera parah pun habis punah harta benda, demonstrasi dan sebagainya. Tapi syukur banyak-banyak negara kita bila bergolak politik, jangankan perang, jangankan huru-hara dekat sini. Pecah apa harta benda. Dok. Boh ke dijamu McDonald, KFC, Kapatin ke tu Agong. Allah, amin. Ya tu ni amannya. Kenal tu. Kenal dengan Islam tu maksudnya. Kau tak kenal lagi dengan Islam? Ada ajaran Islam. Al-amnu qabla al-iman. As-salamatu qabla al-islam. Al-insanu qabla tadayyun. Itu ajaran Islam. Keamanan sebelum iman, kesejahteraan sebelum Islam, kemanusiaan sebelum beragama. Itu ajaran Islam. Al-amnu muqaddamu 'alal iman. Bukan amnu. Nanti ni al-amnu keamanan. Apa kau ni? Terkejut gitu tengok. Amnu. Al-amnu. Nanti ni keamanan. Muqaddamu 'alal iman ya tu. Nah. Baik. Jadi comel dah tu. Nah, Perdana Menteri kita tu mudah-mudahan Allah Taala tolong. Kenapa? Karena tak pernah dengar dia nak jadi Perdana Menteri. Pernah dengar tak? Ada? Pernah dengar tak Perdana Menteri kita nak jadi Perdana Menteri? Ada? Saya lah bakal Perdana Menteri yang ke-8, ke-9. Ada? Pernah? Tak ada. Jadi alhamdulillah bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tas'alil imarata. Jangan kamu minta jawatan. Kenapa? Fa innaka sesungguhnya engkau in u'titaha jika diberikan akan dikau jawatan tersebut min mas'alatin dari kerana engkau tu minta. Hari-hari duk pergi pejabat tu. No. Saya lah nak jelajah dah bakal Perdana Menteri yang ke-8 atau Perdana Menteri ke-8 dah dalam tempoh menunggu. Contoh ni, tak kata siapa-siapa. Kau ada hak marah sini? Ada dia sini. Ada hak marah. Nah, cerita tak sebut nama siapa. Nah, betul sungguh. Maka kata Nabi kata bukan apa kata. Wukil ta'alaiha. Diserah. Tuhan serah, tak tolong. Buat sendiri. Wukil ta'alaiha. Diwakilkan akan dikau di atas mengurus jawatan tersebut. Tidak Tuhan bantu sedikit pun. Buat sendiri. Buat sendiri tu barak lah. Minyak tak boleh turut. Tu tak boleh apa. PTBD tak boleh apa. Tak ada ni. Tu jadi gitu. Tapi sebaliknya. Wa in u'titaha. Jika diberi jawatan tersebut akan dikau. Min ghairi mas'alatin. Dari ketiadaan engkau yang meminta. Tak minta. Nah. Tak ada ngah pun nama nak jadi tiba-tiba boh tubik. Tiba-tiba boh tubik. Kata Nabi ni u'inta 'alaiha. Ditolong akan dikau di atas menguruskan jawatan amanah jawatan tersebut. Itu
Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong. Kita kena doa yang baik lah. Jangan dulu support, jangan gitu. Doa yang baik. Mudah-mudahan politikus-politikus kita ni diberi oleh Allah Ta'ala sifat negarawan, sifat hubbul watani minal iman, cintakan negara sebahagian daripada iman. Bukan semata-mata politikus yang selalu berfikir kuasa sehingga menjadi tikus. Mana? Politikus fikir sama kuasa-kuasa jadi tikus lah. Jadi tikus. Apa? Itu tikus yang mana? Busuk nak bang kalau mampu. Busuk. Tak ada manfaat dia. Boleh rosak. Bajunya kerik ke dia, makanannya wak khenak ke dia. Habis. Hak molek ada jadi tak ada. Hak molek boleh pakai jadi rosak. Nah, hak molek boleh makan jadi kena buang, kena tahu. Sebab apa? Tikus. Nah, maka politikus kita tu kita doakan mudah-mudahan tidak semata-mata memikirkan kuasa, diberi oleh Allah Ta'ala sifat negarawan, sifat nasionalisme, sifat kebangsaan, sifat hubbul watani minal iman. Nah, cinta akan bangsa dan negara bahagian daripada iman, sehingga dipikirkan tentang bangsa dan kemajuan negara. Itu yang paling penting. Nah, pahal tak ni? Kau tak pahal? Apa pening lala apa? Gua nak tubik politik ni. Sudahlah aku. Aduh letih weh ni. Kecek tubik politik semua. Jadi kalau berbilang benda qadim, balik ilmu balik. Nah, berbilang benda qadim, jangan ke Tuhan, makhluk pun berkelahi. Dua orang mengurusi surga. Halah ke mana kira-kira? Surga jadi mana? Nah. Dua orang tu ngulu kampung. Dua orang wakil rakyat. Dua orang Perdana Menteri. Oh, parah. Tak boleh itu. Mesti kena satu. Itu makhluk pun hacul lebu kalau dua kepala. Apatah lagi Tuhan mentadbir Allah yang mencipta Allah. Kalau dua benda qadim, kita mengaji dah dari sifat wahdaniyah dalia itu menatijahkan alam ni bukan setakat lafaz datang hacul lebu. Sejak daripada awal tak boleh nak diciptakan walau sebutir kecil zarah sekalipun. Tak boleh. Maka katanya Mu'tazilah, kalau kafir Kristian dikafirkan orang Nasrani tu kerana mengiktikadkan tiga qadim. Ni Kristian kata tiga qadim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tathilu thalatha. Sesungguhnya benar-benar kafirlah orang-orang yang mengiktikadkan sesungguhnya Allah itu satu Tuhan daripada tiga ekor Tuhan. Katanya Kristian, Nasrani. Kalau Kristian saja kafir dengan sebab tiga qadim, agak-agak Asy'ariyah berapa kali kafir tu? Berapa? 8 qadim. Zat Allah, kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Qadim belaka. 8 qadim. Lebih kafir daripada Kristian lagi. Siapa kata? Mu'tazilah yang kata. Itu hujah Mu'tazilah. Jadi kalau gitu Mu'tazilah kata apa? Allah zat yang tidak ada sifat. Lepas tu Allahu qadirun bizatih, Allahu muridun bizatih, Allahu alimun bizatih, Allahu hayyun bizatih, Allahu sami'un bizatih, Allahu basirun bizatih, Allahu mutakallimun bizatih. Dengan zat-zat. Jadi Allah tu zat yang maha berkuasa, maha menentu, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Tidak ada sifat, zatnya saja. Maka dihukumkan oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan fasik mubtadi', dia panggil. Pokok ni fasik mubtadi'. Tak kufur lagi, tak kufur. Kenapa tak kufur? Sebab memang tidak ada dalam Quran secara dilalah mutabaqahnya menceritakan Allah Ta'ala bersifat. Satu. Nah, baik. Kalau begitu, apakah hujah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita? Menjawab balik, mengcounter balik jawab huraian atau syarahan daripada Mu'tazilah saat ni. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita jawab. Bagaimana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita jawab? Begini. Pertama, memanglah tidak ada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita dengan secara soreh, secara mantuk, secara lafaz. Sesungguhnya Allah tu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Tidak ada, memang tidak ada. Secara dilalah mutabaqah, memang tidak ada di dalam Al-Quranil Karim. Lepas tu, bahawa tidak ada dalam Al-Quran, tak ada lah. Tidak. Dilalah itu bukan hanya secara mutabaqah sahaja. Kalau kita mengaji ilmu mantik, dilalah itu ada 3. Dilalah mutabaqah 1. Dilalah
Tadammun 2. Dilalah iltizamiyah 3. Secara mutabaqah memang tidak ada Allah Ta'ala menceritakan Allah bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat sama apa sekala. Tapi secara dilalah iltizamiyah dia panggil. Apa dilalah iltizamiyah? Pengertian secara auto. Itu. Faham tak? Pengertian secara automatik itu memberi faham bahawasanya di zat Allah Ta'ala ada sifat-sifat ma'ani. Mana dalil Allah Ta'ala bersifat al-qudrat? Dalilnya ayat samanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap makhluk ni, tiap-tiap mungkin kainat ini, dialah zat yang maha amat berkuasa. Itu tidak bersifat dengan kudrat, dia cerita zat yang maha amat berkuasa. Maka kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila Allah Ta'ala kata zat Allah tu zat yang maha amat berkuasa, artinya pasti secara auto, secara lazim. Ini dilalah iltizamiyah dia panggil. Kita dapat faham secara auto mesti ada di zatnya sifat berkuasa. Mesti ada di zatnya sifat kudrah. Tu apa Allah Ta'ala tak cerita lalu Allah Ta'ala bersifat kudrah? Memanglah kerana kalamullah Al-Quranul Karim tu orang panggil qaulan baligha. Perkataan yang nak menyampaikan maknanya terus sampai ke lubuk hati mustami'in, pendengar. Gitu. Gini, contoh. Saya buat contoh gini. Apa nama dah pengurusi? Apa? Haji? Nama apa dah? Kai. Panggil Abang Kai deh. Kau nak panggil Haji Kai? Haji Kai dah. Haji Kai sebagai pengurusi ni, satu harinya dia nak masuk dalam surga. Nah. Dia nak masuk dalam surga ni. Nah. Tiba-tibanya terdengar ada 2 ekor jemaah ni duduk mengopak ke dia. Tu ni cerita bukan betul dah. Nak uji mudah faham ya. Nak uji mudah faham apa dilalah iltizamiyah dia tadi ni. Tiba-tibanya dia duk dengar ada orang duk mengopak ke dia. 2 ekor duk mengopak Haji Kai ni kopi sungguh. Kedekut hang ni molek. No? Ekong tak si basah. No? Lapu pus butir ya. Itu ni contoh ni. Contoh ni yang bukan sungguh dah. Tu dah lah tak semak contoh. Duk mengopak benda huduh-huduh saja. Haji Kai duk dengar kat belakang. Lagu ni perang 2 ekor ni. 2 ekor mana tu tak wujud lah tu. Contoh ya ni. Dah. Lagu ni perang 2 ekor ni tak apa. Ngopak banyak lagi aku nak dengar belakang duk curah ke apa. Nah. Dah sudah je duk ngopak banyak duk beru ngopak, tiba-tiba Haji Kai pun tu baik nak menjelma lah. Nak depan-depan 2 ekor duk ngopak tadi. Deng. 2 ekor tadi pun. Masya Allah Tuan Haji Kai kita hok handsome segak bergaya dak tu ni. Baik hati, pengurusi seorang yang terbaik di Sulayan. Mula dah dia duduk main apa? Puja, duk puji, duk jilat habis dah lah. Tubik dah hok orang panggil munafiknya dak tu. Munafik. Maka Haji Kai tu ayat apa yang nak cakap nak budak 2 ekor mengopak tu biar reti bahasa, dengar, masuk ke dalam hati dia. Lagu mana ayat dia akan cakap? Pasti lebih kurang akan bunyi lagu ni. Tak usah doa muka mulut manis dengan aku lah. Aku dengar belakang dah apa nak mengopak aku tadi. Gitu. Aku tengok belakang dah gapo hak mu buat tadi. Aku dengar belakang dah gitu. Siapa dalam hati tu? Nah? Tu secara akademik, ini secara akademik. 2 ekor hak mengopak tadi secara akademiknya dia kena faham gini. Ini secara akademiknya ni. Secara akademiknya dia kena faham, Haji Kai ni tak pekak rupa-rupanya. Satu makna. Yang kedua, bila tak pekak, ada sifat pendengar di tubuh dia. Gitu. Ini secara akademik ni, mana ada secara naturalnya tak berlaku lah benda tu. Mana ada bila Haji Kai kata lagu tu, 2 ekor duduk gini. Tengok. Haji kata, mana tengok gitu aku? Saya nak memahami secara akademik apa perkataan. Tak ada lah lagu tu. Tapi secara akademiknya, bila Haji Kai kata tak usah duduk mulut manis lah depan aku ni, aku dengar belakang dah gapo kamu cakap dia. Aku dengar belakang. Artinya pendengar
pendengar dua ekor tadi bila dengar perkataan Haji Kai kata lagu tu dia secara akademik kena faham dua makna. Makna pertama, Haji Kai tak bekok. Satu. Bila dah Haji Kai tak bekok, artinya ada sifat pendengar, dia nak telinga dia. Dua. Itu dia panggil apa? Faham secara lazim, automatik. Secara akademik bahasanya begitu. Nah, cuba kalau Haji Kai tu kata lagu ni, "Tosa mulut manis dengan aku lah. Sesungguhnya aku ni ada sifat pendengar." Tidak pelik tu. Nah, pasti dua ekor tak ada kata, "Dah apa mu ada sifat pendengar apa? Aku tak ada sifat pendengar, aku pun ada." Duk cerita apa sifat pendengar mu tu ni? Artinya perkataan itu tak masuk jejak dalam